Jadi apakah maksud dan istilahnya? Kita bersama tetamu kita yang berbahagia Datuk Haji Zainal Abidin Sakum, Pengerusi Sekretariat Majlis Istighatsah Al-Kubra. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah lama tak jumpa Datuk sebenarnya. Dan akhirnya bersama kita untuk berkongsi tentang program yang bagi saya begitu indah sekali sebenarnya. Pertama sekali, ramai pastinya yang tidak memahami tentang istilah ataupun maksud Istighatsah Al-Kubra itu sendiri. Jadi mohon penjelasan. Terima kasih. Islam ini setiap masalah ada cara menyelesaikannya dengan gayanya tersendiri. Itulah keindahan Islam. Istighatsah Al-Kubra ini, program ini dinamakan program zikir satu perkataan, istighatsah satu perkataan, Al-Kubra satu perkataan. Zikir itu macam kita fahamlah, iaitu memuji-muji nama Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita buat, la haula wala istighfar dan sebagainya ya. Istighatsah ni dalam bahasa Arab berarti memohon pertolongan Allah. Istighatsah ini arti memohon pertolongan Allah. Sedang Al-Kubra itu bermaksud secara besar-besaran, secara berjemaah, beramai-ramai. Dan Istighatsah Al-Kubra ini kita mengambilnya dari ambilan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan genting, dalam keadaan getir, menghadapi perang Badar, di mana mereka hanya 313 orang berhadapan dengan musuh yang beribu-ribu orang. Maka pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan satu ikhtiar yang dinamakan Munajat Al-Kubra. Istighatsah Al-Kubra. Boleh belaka namanya tu. Tapi yang pentingnya ialah memohon kepada Allah. Sebelum permohonan itu dibuat, kita melakukan zikir-zikir yang ditentukan. Jadi untuk maksud tersebut, program ini ialah satu program untuk memohon pertolongan Allah secara besar-besaran. Itulah sebenarnya objektif utama dia. Dan bila dan di mana Majlis Istighatsah Al-Kubra ini akan diadakan? Sebelum saya menyebutkan di mana program ini, saya nak menyebutkan dulu kenapa istighatsah ini diadakan. Istighatsah ini diadakan kerana kita melihat kewarasan. Orang Jawa kata khabar ewak. Kalau khabar itu apa khabar, orang tu kata waras, baru dia mahu berbincang. Kalau tak waras, tak hendak dia berbincang. Bahaya sebab kadang-kadang sia-sia kan. Jadi kewarasan akal sudah tidak lagi berada di atas. Nafsu sudah bergejolak untuk menjatuhkan sesama sendiri. Maka kita nampak, kita melihat kita sudah berada di hujung jalan. Maka untuk selamat kita kena balik ke pangkal jalan. Balik ke pangkal jalan artinya balik kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk tujuan kita tersebut, kita melihat dalam kalau kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, iaitu Allah lah. Sabbit qalbana, maksudnya tetapkanlah pendirian kami pada agamamu dan supaya kami mentaatimu. Jadi kita dapat nampak pada manusia ni, kalau nak membetulkan keadaan, nak menyatukan orang Islam ni semula, dia kena menyentuh hatinya tu. Ya muqallibal qulub, rupanya qulub ini, hati ini dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang boleh menggerakkan, dia boleh membuat keputusan. Jadi kita pohonkan itu supaya Allah Subhanahu Wa Taala dapat menyantumkan hati kita dengan ikatan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu sekalian dan ikatlah persaudaraan kamu dengan tali Allah. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali berpecah belah. Sekali pun tak boleh, apa lagi banyak kali. Jangan sekali-kali berpecah belah. Kalau berlaku berpecah belah, maka damaikanlah. Masa untuk mendamaikan ni, kita rasa nampaknya manusia dengan manusia agak, memang manusia takkan memberi bekas kan. Maka kita kembali, ikhtiar manusia jalankan juga, kita kembali kepada Allah untuk melembutkan hati-hati umat Islam ni terutamanya, bagi mereka bersatu, berpadu, supaya dengan bersatu padu kita akan dapat mengekalkan keamanan. Bila keamanan dapat kekal, kesejahteraan rakyat akan berlangsung,
kemakmuran, melimpah ruah itu akan terus dapat dinikmati oleh pemuda-pemuda macam Zamri tadi yang bercakap tu. Mereka ingin sangat sebuah negara yang bakal kita tinggalkan elok. Jadi untuk maksud tersebut, program Istighasah ini malam subuh esok, Sabtu 7/7, ada 3 pasar. Pasar 1, mereka yang rajin, mereka yang bersemangat, mereka yang teringin betul-betul nak minta ampun kepada Allah awal-awal, jam 4 pagi esok. Kita ada satu pasar 1, kita nama Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ini akan dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Omar Al-Makki, iaitu bekas qari Saudi, Raja Saudi, yang telah dinobatkan oleh Imam Abdul Rahman As-Sudais di Mekah itu sebagai Sudais Malaysia. Suaranya memang sedap betul. Dia akan memimpin program pukul 4 pagi, iaitu 4 rakaat sembahyang tahajud, 2 rakaat hajat dan 3 rakaat witir. Lepas itu pasal kedua, subuh masuk. Bila subuh masuk, azan, kita minta dia juga azan sebab dia ni memang bunyi bunyi Bilal Mekah betul. Lepas azan, kita minta imam masjid negeri pula, Syekh Mustafa Sidin, untuk mengimami sembahyang. Selepas saja habis wirid sembahyang subuh itu, pasal 3 masuk. Iaitu semua jamaah yang 5,000 orang, 6,000 orang ini akan berangkat keluar masjid, iaitu di pekarangan masjid, kita bentang tikar, kita duduk situ menghadap kiblat. Di situ akan ada satu tazkirah pendek menyatakan apa dia program ni. Lepas itu kita akan berzikir. Kita akan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah program esok, akan berakhir dengan kita siapkan minum pagi, barangkali dalam 7.30, 7.45 dah selesai dah. Jadi ada 3 pasar. Pasar-pasar mana nak datang, silakanlah. Tapi yang eloknya kalau Qiyamul Lail lagilah bagus. 4 pagi lebih bagus. 4 pagi yang bagus. Ya, lokasinya di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Anda boleh pergi ke sana pukul 4 pagi. 4 pagi mula. Bermulanya. Solat tahajud, solat hajat, dan solat witir, dan kemudian disusuli dengan solat subuh dan tazkirah, dan kemudian majlis zikir, munajat istighasah, memohon pertolongan. Pertolongan Allah. Ya, jadi harapan daripada Datuk sendiri nak dipesankan kepada masyarakat luar sana untuk sama-sama mengimarahkan lagi majlis ini. Ayuhal muslimin wal muslimat, wahai orang-orang Islam. Rasanya program ini dianjurkan oleh Yayasan Basmi Kemiskinan Yadim dan dinaungi oleh Tan Sri Datuk Abu Hassan Omar. Dia menaungnya. Dan sebagai orang-orang veteran macam kami ini, untuk meninggalkan negara ini kepada generasi yang bakal datang, kita ingin supaya generasi yang akan menerimanya itu tidak terbabit dengan perpecahan, kerana dibangunkan negara ini dulu dengan persatuan, bukan perpecahan. Maka bibit-bibit perpecahan ini kita kena kembali mohon kepada Allah. Saya nak merayu, saya memohon, ya. Tugas kita ialah merayu, memohon, buat banner, masuk Facebook, Twitter, blog. Dia orang membuat kerja macam-macam. Tetapi yang akan membukakan hati umat Islam, sama ada datang atau tidak, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita jemput, ya, termasuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita jemput sama. Dari setinggi-tinggi derajat manusia sampailah orang biasa. Mari kita datang beramai-ramai dengan tidak berharapkan disiapkan pengangkutan dan sebagainya, tapi benar-benar terbuka hati untuk satu ikhtiar. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ini yang kita sebut sunnah. Bila Rasulullah buat, itu sunnah. Mungkin sunnah ini tak pernah kita buat seumur hidup. Mungkin inilah sekali barangkali, dan lepas sekali ini mungkin kita berbanyak kali kita akan buat lepas ini. Jadi saya nak merayu, saya menjemput kepada semua umat Islam, tak kira apa mazhabnya, tak kira apa pegangan partinya, tak kira apa cara berfikir mereka. Mari kita satukan hati kita, kita ikat hati kita dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh mengikat hati kita ni dengan tali Allah ialah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sangat-sangat. Selamat pagi Malaysia. Baik, terima kasih banyak Dato' Haji Zainal Abidin Sakung, Pengerusi Sekretariat Majlis Istighasah Al-Kubra. Sekali lagi kita wawarkan tarikhnya, yakni 7 Julai 2012 bersamaan 17 Syakban 1443
1433 Hijri. Hari Sabtu esok bermula jam 4 pagi hingga 8 pagi dan bertempat di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Masjid Negeri Shah Alam, dan anda digalakkan hadir berpakaian putih dan membawa sejarah sendiri. Dan untuk maklumat lanjut sila layari laman Facebook dengan cariannya Istighosah Al-Kubra atau hubungi terus di talian 0340443077 atau 0378750036. Baik, selamat pagi tu Malaysia. Berjeda seketika untuk memberi laluan kepada laporan kaji cuaca daripada Met Malaysia. Sebentar saja lagi untuk kita mengetahui tentang keadaan cuaca. Tapi sebelum itu, kita nak berehat seketika dan kembali lagi selepas ini dalam satu lagi info yang kami kongsikan bersama anda semua. Terima kasih kerana masih